Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Fina binti Sazli. Saya ingin membuat persembahan slide tentang tajuk tugasan projek saya, iaitu Learn Shape, Area and Perimeter. Dalam bahasa Melayu iaitu mempelajari bentuk, luas dan perimeter. Saya akan mendahului dengan abstrak. Untuk projek ini, saya memilih untuk membuat program di mana pengguna dapat mengetahui luas kawasan dan perimeter bagi sesebuah bentuk. Tujuan program ini adalah untuk memberi pengguna kemudahan untuk mengukur ruang fizikal dan juga menyediakan landasan matematik yang lebih maju yang terdapat dalam trigonometri dan kalkulus. Dengan menyelesaikan fungsi ini, saya juga akan memberi pengguna formula unik di mana formula itu digunakan untuk mengukur luas dan perimeter supaya pengguna dapat menerapkan formula asas secara praktikal untuk kemudahan harian, terutamanya pekerjaan seperti arkitek, jurutera dan pereka grafik. Dengan kata lain, tujuannya adalah untuk menyediakan kepada pengguna, terutamanya pelajar, agar mengetahui kaedah untuk mengukur ciri-ciri ini dan memahami bahawa perimeter dan luas kawasan mempunyai hubungan, mengenali dan menerapkan pengetahuan baharu mereka dalam aplikasi kehidupan nyata. Program ini dibina berdasarkan pelajaran sebelumnya yang telah dilakukan oleh pelajar pada pengukuran luas dan perimeter. Kesimpulannya, program ini telah berjaya membantu meningkatkan tahap kefahaman pengguna dalam pengiraan luas dan perimeter, terutamanya pelajar, iaitu yang dapat menguatkan kefahaman tentang luas dan perimeter menggunakan sistem ini. Seterusnya, saya akan lanjut kepada objektif program. Kami mempunyai 4 objektif program. Objektif yang pertama iaitu memahami konsep luas dan perimeter untuk menyelesaikan masalah. Objektif yang kedua iaitu mengenal pasti luas dan perimeter bagi sesebuah bentuk atau kawasan. Yang ketiga, memahami cara pengiraan luas dan perimeter. Yang keempat, dapat menyelesaikan kiraan yang melibatkan luas dan perimeter. Seterusnya, saya akan membentangkan kod program beserta dengan output program. Ini adalah output program pada muka surat pertama di mana saya akan mengenalkan diri saya dan saya akan bertanyakan kepada pengguna sama ada mahu meneruskan atau mahu keluar daripada program. Jika pengguna menekan nombor 1 iaitu meneruskan, sistem akan memaparkan menu yang lain. Menu ini mempunyai 4 pilihan. Pilihan pertama ialah definisi bagi luas dan perimeter. Pilihan yang kedua ialah formula bagi luas dan perimeter pada sesuatu bentuk. Pilihan yang ketiga ialah cara pengiraan perimeter dan luas. Dan yang keempat ialah keluar pada program. Jika pengguna memilih pilihan nombor 1, definisi luas dan perimeter akan terpapar. Jika pengguna tekan Y, ia akan kembali ke menu. Seterusnya, jika pengguna memilih menu nombor 2, formula bagi luas dan perimeter bagi 3 bentuk ini akan terpapar. Jika pengguna enter, maka ia akan kembali ke menu juga. Jika pengguna memilih pilihan nombor 3, ia akan memberi menu lagi di mana pengguna harus memilih bentuk yang pengguna ingin kira. Jika pengguna memilih nombor 1 iaitu segi 4 sama, pengguna diminta untuk mengisi panjang sisi. Dan luas dan perimeter akan terpapar di situ. Di bahagian sisi kiri akan terpapar bentuk bagi sesebuah bentuk yang pengguna telah pilih. Kemudian jika pengguna enter, ia akan kembali ke menu. Kemudian jika pengguna memilih nombor 2 itu segitiga, pengguna perlu memasukkan tapak dan tinggi untuk segitiga. Kemudian ia akan keluar untuk luas segitiga. Pengguna perlu memasukkan sisi dan hipotenus bagi segitiga untuk mendapatkan perimeter. Jika pengguna enter, ia akan kembali ke menu semula. Dan jika pengguna memilih segi 4 tepat, pengguna perlu memasukkan panjang sisi dan lebar pada segi 4 tepat. Paparan pengiraan luas dan perimeter akan terpapar dan di bahagian kiri ialah bentuk bagi segi 4 tepat. Jika pengguna memilih nombor 4, ia akan keluar berprogram. Saya akan lanjut dengan membentangkan skop kajian bagi program ini. Skop kajian bagi program ini yang pertama itu menggunakan perisian C-Free sebagai medium pengekodan.
Yang kedua, menyiapkan program ini menggunakan C language. Yang ketiga, tugasan yang diberikan ialah mengetahui kaedah mengira luas dan perimeter bagi bentuk-bentuk tertentu. Seterusnya kita akan lanjut dengan Software Development Life Cycle dalam singkatan SDLC. Yang pertama, pengumpulan dan analisis keperluan. Di dalam poin ini, saya perlu mengetahui skop projek. Yang kedua, saya perlu mengumpulkan maklumat berkaitan dengan tajuk, contohnya definisi luas, definisi perimeter. Poin seterusnya dalam SDLC ini adalah reka bentuk sistem. Saya perlu menghasilkan kerangka output program sebelum menjalankan sesuatu program. Seterusnya, pelaksanaan sistem. Dalam pelaksanaan sistem, saya perlu membangunkan program mengikut kerangka yang sudah didraftkan. Seterusnya, saya perlu membuat penambahan dan pengubahsuaian program selepas mendengar nasihat daripada saya punya pensyarah. Seterusnya, integrasi dan ujian. Saya perlu membuat percubaan program iaitu dengan menjalankan program tersebut. Akhir sekali, penyebaran sistem. Tugasan program akan dihantar kepada pensyarah. Seterusnya, saya akan lanjut dengan rumusan. Rumusan bagi program ini dapat disimpulkan berkait rapat dengan objektif utama bagi projek ini, iaitu pengguna dapat memahami konsep luas dan perimeter untuk menyelesaikan masalah. Dalam projek ini, pengguna dapat mengetahui langkah demi langkah tentang luas dan perimeter. Saya akan sertakan dengan definisi serta formula serta cara pengiraan untuk luas dan perimeter bagi sesebuah bentuk. Kita sudah hampir di penghujung video. Saya akan menambahkan cadangan penambahbaikan. Yang pertama, mendedahkan kemudahan sistem perisian ini kepada orang awam. Memandangkan sekarang era pandemik COVID-19, kebanyakan pengguna akan berada di rumah. Seterusnya, saya akan mencadangkan penambahbaikan iaitu mengaplikasikan konsep luas dan perimeter di dalam kehidupan seharian. Hal ini kerana barang-barang di sekeliling kita mempunyai hubungan dengan luas dan perimeter. Sebagai contoh, buku nota ini. Buku nota ini apabila dalam konsep matematik geometri bersamaan dengan segi empat sama. Pengguna dapat mengaplikasikan ini dalam kehidupan seharian. Apabila hendak membeli barang, pengguna dapat mengetahui saiz barang tersebut melalui saiz yang dinyatakan tersebut. Akhir sekali, saya mencadangkan untuk mengadakan e-notes kepada pengguna memandangkan sekarang era pandemik COVID-19 dan kebanyakan pengguna dapat mengakses e-notes melalui telefon bimbit. Saya mengakhiri tugasan slide saya dengan ucapan sekian terima kasih.